membaca surah Kahfi beramai-ramai ayat 1 hingga 10 dan kemudian ayat 1 hingga ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 101 ke surat 304. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، tamanya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami, wa bil Islam dina, kami rida Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memanjangkan nikmat iman dan Islam ini sehinggalah kita mendapat redha dan juga dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Firdausnya insya-Allah. Kita pada pagi ini yang semua orang cuti, kita adakan daurah surah Kahfi siri 4, dan saya rasa yang ni yang terakhir kot daurah ni lah, daurah Kahfi ni, supaya cuti hak nak mai ni saya boleh cuti lah kan. Hak ni kira cuti keempat yang saya cuti umum kan, yang tak dapat cuti jugalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa kisah yang berlaku kepada umat dahulu, yang daripada jutaan kisah Allah memilih beberapa sahaja untuk dijadikan sebagai iktibar oleh saya dan kita semua dalam perjalanan manusia yang sama. Semua manusia menghabiskan usianya di atas muka bumi Allah ini dengan tujuan untuk beribadat dan akhirnya mendapat redha Allah. Matlamat ini sama semenjak daripada manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampailah bumi ini kiamat. Berapa ratus bilion pun manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah ini, kesemuanya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah sepanjang hayat mereka, walau apapun pekerjaan mereka yang akhirnya akan diberikan oleh Allah setelah seseorang itu berjaya mengabdikan dengan sepenuh pengabdian. Mereka akan mendapat yang pertamanya syurga, yang keduanya redha Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ini juga sama kepada semua umat, daripada manusia umat Nabi Adam alaihissalam hadiahnya syurga dan redha Allah, sampailah manusia terakhir di kalangan umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, yang mengabdikan diri kepada Allah, hadiahnya juga sama. Sebab itu kisah-kisah manusia-manusia dan kerajaan-kerajaan dahulu dibawa kepada kita. Allah nak bagi tahu, mereka manusia, kalian juga manusia. Mereka dituntut untuk beribadat kepada Allah, kalian juga dituntut untuk beribadat kepada Allah.
Mereka dituntut untuk beriman kepada Allah. Kita dan tuan-tuan juga dituntut untuk beriman kepada Allah. Sekiranya kita beriman seperti mereka beriman, maka kita akan mendapat redha dan syurga seperti mana yang mereka capai. Dalil dia ialah apabila Allah memuji kaum-kaum yang sebahagian ini, antaranya Zulkarnain dan rakyatnya, antaranya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga nak bagi tahu melalui cerita-cerita ni tuan-tuan, iaitu kalau hampa buat perangai sama macam depa yang diturunkan bala, buat kelaku yang sama, perbuatan yang sama, maka akan dikenakan azab yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kisah yang telah pun kita sebut dalam daurah pertama ialah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian daurah yang kedua juga tentang Ashabul Kahfi. Dalam daurah yang ketiga kita bercakap tentang kisah Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Dan hari ini daurah yang keempat, berbaki lagi dua kisah, iaitu kisah dua orang pemuda. Kisah dia ringkas saja, 10 minit je. Kemudian kita akan tengok kisah Zulkarnain pada muka surat ataupun ayat yang belakang lah, penghabis kepada surah Al-Kahfi. Selepas Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam ayat-ayat awal, bermula daripada ayat 9 surah Al-Kahfi tentang pemuda-pemuda yang beriman, bahkan bukan pemuda, sebelum daripada usia pemuda, mereka ini ialah remaja. Sekumpulan remaja-remaja yang kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, bilangan mereka hanya 7 orang. 7 orang inilah pada zaman itu yang bangun menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak disembah. Depa 7 ni je. Remaja pula tu, kan? Sepatutnya remaja macam depa ni pergi naik motor, minta duit minyak, minta duit topak. Tapi tiba-tiba remaja-remaja inilah yang menghidupkan masjid pada zaman itu. Hanya mereka sahaja yang beriman kepada Allah pada zaman itu, sehingga mereka sentiasa mengimpikan bahawa satu hari nanti kalau boleh ada masyarakat yang beriman, pergi kedai makan orang Islam, ada sekolah orang Islam, ada kedai tayar orang Islam, ada, mereka mengimpikan. Akhirnya ditidurkan oleh Allah selama beratus-ratus tahun lamanya. Nanti kita dah dengar sebanyak 2 siri itu ni. Akhirnya mereka pun bangun pada zaman yang diperintah oleh seorang raja Islam selepas 309 tahun. Selepas Allah bawakan kepada kita salah satu daripada kisah orang yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala bawakan pula kisah 2 orang kawan, bermula daripada ayat 32. Hari itu bulan lepas, kalau tak silap saya, AJK dah photo state, kan? Ahli Jawatankuasa dah photo state bagi seorang satu. Saya rasa tuan-tuan dah buat lapik periuk ataupun dah tak dalam kereta, hilang dah waktu basuh kereta itu, kan? Ayat 32 untuk membuatkan kita faham surah Kahfi yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita buat daurah sebanyak 4 siri ini. Maka dalam daurah ni kita bacalah kisah-kisah yang penting dalam surah Kahfi, walaupun kita tak baca semua ayat. Tidak semua ayat yang saya huraikan, cuma kita tengok kisah-kisah yang besar yang disebut oleh Allah. Yang pertama Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi. Yang kedua kisah dua orang kawan. Dan yang ketiga kisah Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat kisah Zulkarnain. 4 cerita ni yang Allah buat main. Hari ini kita tengok ayat yang 32. Ayat 32. Tuan-tuan boleh tengok kertas yang telah diedarkan pada bulan yang lalu, photo state dan diedarkan. Kertas macam ni.
Saya pun simpan lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak buka Quran yang ada terjemahan pun boleh juga. Quran yang ada terjemahan. Hak mana ada handset tu, takkan download Clash of Clans saja. Download lah surah ni sama. Ramai Clash of Clans ada ni. Hak umur 30 lebih pun ada juga. Kan? Download Quran hak ada terjemahan tu. Buka ayat 32 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Ayat 32. Di sini mula cerita baru, tapi ringkas saja. Cerita ni tentang dua orang. Ada dua riwayat. Yang pertama, dua orang ini kata ulama tafsir, mereka adalah dua orang kawan. Yang seorangnya kafir dan seorang lagi mukmin, dan mereka berkongsi syarikat, berkongsi perniagaan. Boleh? Nah, kita dengan seorang yang bukan Islam lain. Itu berniaga, buat perhotelan dan sebagainya. Kan? Maka yang tu bukanlah menjadi halangan. Jadi yang tu satu hukum fiqh yang pertama. Tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala memulakan cerita ni dengan menyebutkan dan berikanlah kepada mereka. Allah Ta'ala arah pada siapa? Berikanlah kepada mereka. Beri pada siapa? Dalam ayat ni, arahan ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala suruh Nabi cerita. Wahai Muhammad, sampaikan cerita ni. Jibril buat turun cerita ni. Arahan Allah, Jibril pun buat turun cerita ni. Arahan Allah kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, cerita satu perumpamaan tentang dua orang laki-laki. Zaman bila, tuan-tuan? Zaman dulu. Untuk ambil pengajaran, perlu tahu ke zaman Nabi apa? Punya duk kaji, duk bahas pula khilaf, buat perdebatan pula. Dua orang lelaki ni adalah daripada zaman sekian-sekian. Buat tajuk debat daripada zaman manakah mereka. Perlukah nak bincang benda tu? Tak perlu. Kita tahu kisah, apa yang berlaku, apa akibat dia, cukup. Siapa nama mereka, itu tak penting. Al-Quran tak ajak untuk kita tahu apa nama dia. Dia duduk kampung mana betul-betul ni ustaz. Kena tahu lorong ujung ke. Tak payah. Allah Ta'ala selalunya Allah Ta'ala cerita benda apa yang berlaku, apa yang mereka buat dan apa akibatnya. Kita ambil pengajaran. Cerita dalam cerita ni, cerita tentang umat terdahulu. Sebab tu apabila ditanya Nabi tahu mana cerita umat-umat terdahulu, jawapan dia daripada wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Kadang-kadang cerita Jibril itu berbentuk wahyu Al-Quran. Dan kadang-kadang Jibril main cerita ke Nabi dan dia bukanlah Al-Quran, hadis saja. Ada tuan-tuan? Jibril cerita ke Rasulullah berkenaan dengan orang-orang terdahulu. Seperti kisah 3 orang yang masuk dalam gua, lepas tu batu bergolek tutup pintu gua. Yang tu kisah orang dulu. Nabi ambil mana? Daripada Jibril juga. Tapi yang tu bukan wahyu. Dia bukan Quran. Yang tu bukan Al-Quran. Yang ni kisah orang dahulu yang berbentuk Quran. Wahai Muhammad, cerita kepada mereka, iaitu kepada orang Islam kah, orang bukan Islam kah, satu perumpamaan tentang 2 orang lelaki-lelaki. Siapa 2 orang lelaki-lelaki ni? Macam saya beritahu tak sah. Ada 2 pendapat di kalangan ulama tafsir. Yang pertama, sama ada 2 orang ini rakan kongsi, syarikat, rakan. Dan yang kedua, adik-beradik yang berkongsi harta. Boleh juga 2 pendapat ni. Kemudian, kata Allah, terjemahannya, mafhumnya, wahai Muhammad, cerita ke orang ramai, orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua buah kebun itu dengan pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
Apa cerita dia? Cerita dia simple je. Dua orang bersaudara ni, kawan ni, dua orang kawan ni, yang sebahagian ulama tafsir sebutkan nama mereka Tamliha dan juga Futis. Dua orang ni adalah pendapat-pendapat yang orang kata apa, boleh disebutkan nama-nama mereka ni untuk pengetahuan kita, sekadar untuk pengetahuan kita. Seorang nama Tamliha, seorang nama Futis. Mereka kongsi harta, kongsi harta. Allah Subhanahu Wa Taala ambil kisah mereka ni daripada jutaan kisah. Kenapa? Kerana ada sesuatu mesej. Harta yang mereka kongsi ni adalah satu harta yang hebat, iaitu kebun yang sangat-sangat luas dan memiliki pelbagai hasil di dalam kebun tu. Dalam ayat 32 Allah nak cerita bahawa kebun mereka ni adalah kebun yang ada pelbagai jenis buah-buahan. Dia bukan durian saja. Tuan-tuan kalau pergi kebun orang, kalau kita pergi kebun durian dia, ada durian saja kan 50 pokok. Dia tuan tu sekali nanti dia tanam hak lain celah-celah tu pula. Kalau hak rajin sikit durian, lepas tu ada manggih. Durian 50 batang pokok, lagi ada manggih 2 batang. Batang ni satu, sana sebatang manggih. Kan seronok, durian pun ada, manggih pun ada. Hak rajin sikit dah durian dengan manggih apa semua, sekali dia pergi selit pula celah-celah tu. Ada pokok dengan pokok macang dengan pokok pelam. Selit pula celah-celah tu. Yang rajin lagi, waris-waris dulu kala ni yang lagi rajin, dalam satu kebun tu dah ada durian hak meja ni. Manggih pun tanam juga, pelam harum manis pun tanam juga, langsat dukung pun ada juga. Nampak jadi 5-6 jenis dah. Maka kebun mereka ni bukan kebun biasa. Satu kebun yang sangat luas, kebun dua orang ni. Kebun yang sangat luas, di daerah itu tak ada orang yang memiliki kebun yang macam mereka ni. Semua jenis buah-buahan ada di situ. Yang mejanya yang paling banyak buah kurma dengan buah anggur. Yang lain pula dia tanam-tanam pula penuh dalam kebun tu, sehingga kebun itu dicemburui oleh orang ramai. Semua orang pakat seronok tengok kebun tu pula. Ni Allah cerita, pohon kurma, dan kami selitkan di antaranya, di antara pohon anggur itu kami selit buah kurma, dan kemudian kami selit lagi di situ buah-buahan yang lain. Ayat 32 kita boleh tengok, yang mana ada Quran, tengok ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nara. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dah buah banyak, berbelah-belah jenis pokok di situ, pokok yang sesuai lah. Ada berbelah jenis buah-buahan di dalam kebun mereka, sudahlah banyak. Ni Allah cerita tuan ni, bukan saya. Allah duk cerita kat kita, dua orang kawan ni berkongsi satu kebun mewah yang ada berbelah-belah jenis pohon. Tuhan kata pula pokok mereka semua elok. Walam tazlim minhu syai'a. Kata ulama tafsir, setiap batang pokok di dalam kebun mereka menghasilkan buah elok yang maksimum. Orang lagi ni tak, orang lagi duk tengok. Tuan-tuan pergi kawasan kebun, kebun. Semua buah sama kah? Adakah semua kebun menghasilkan buah yang sama banyak? Jawapan dia ada. Ada orang dia pandai jaga, dia selalu pergi jaga, dia selalu baja sebagainya, kemudian dia pula pemurah. Tuan-tuan boleh tengok pokok dia. Sudahlah pokok dia rimbun, yang keduanya buah dia banyak pula. Elok pula. Dah rimbun, buah dia elok pula. Maka tak sama. Dua orang ni, yang seorang mukmin sebenarnya, mukmin yang hakiki, orang mukmin soleh sungguh, hak seorang ni, kawan dia orang kafir. Kebun mereka ni adalah kebun yang mengandungi belah-belah buah. Kemudian kata Allah, setiap batang
pokok di dalam kebun mereka menghasilkan buah-buahan yang paling maksimum. Walam tazlim minhu syai'ah. Allah cerita dalam Quran, wa fajjarna khilalahuma nahara. Tuan-tuan, tambah satu lagi pula, tengah-tengah kebun mereka ada sungai pula, boleh duduk mandi manda. Ni kemuncak. Tuan boleh bayang. Bayang tengok satu kebun, kemudian dia naik sikit ke bukit macam tu, belah tengah-tengah ni sungai. Dia belah tengah-tengah tu sungai penuh dengan pokok, dengan rimbun, reduk apa semua. Lepas tu ada sungai pula, boleh duduk mandi. Agak-agak berapa juta tu kan. Kemudian Tuhan pun cerita, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Apa yang berlaku lepas pada tu tuan-tuan? Mereka bahagi harta, jual kebun itu, dijual, kemudian dibahagikan harta, hasil dibagikan dua. Jual kebun mewah tadi ni, jual, maka dapatlah seorang berapa ribu dinar. Seorang berapa ribu dinar. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seorang 3,000 dinar. Kira tuan-tuan, 3,000 dinar seorang. Maka yang mukmin tadi dengan 3,000 dinar tak sah, dia beli hamba abdi, dia merdekakan, pi hidup, merdekakan hamba-hamba abdi ni. Dia beli pakaian, kemudian dia bagi pada orang miskin. Tuan-tuan nampak cara orang soleh dulu macam mana? Apabila mereka ada duit yang banyak, apa mereka buat? Dia beli hamba abdi, dia merdekakan. Dia beli pakaian, dia berikan kepada orang susah. Dia beli makanan, dia berikan kepada orang miskin. Dan yang keempat, digunakan untuk membina masjid sampai duit dia habis. Si soleh tadi ni, iman dia tuan-tuan, iman dia. Kita kalau tak biasa jangan buat tuan-tuan. Kalau tak biasa jangan buat. Satgi duk buat keluar semua duit dalam akaun, lepas tu dia duk tunggu bila Tuhan nak bagi balik ni. Buat keluar 6,000 dah ni, kira-kira kena dapat 60. Dia duk tunggu 60, tak dapat. Sebab waktu bagi tu dia duk minta balasan. Waktu bagi tu dia niat kata nak dapat 60,000 balik. Sepatutnya waktu memberikan itu dalam hati dia sebut nak redha Allah. Nak redha Allah, kerana Allah. Tapi waktu dia bagi, dia kata, waktu tak RM10 tu dia kata, harap-harap Allah Ta'ala bagi cepat 100. Kalau minggu ni lagi best, lagi clear. Ni duit tengah tak ada ni, dia pun pejam mata, hak tu lah RM10 lah, bismillah. Lepas minggu tak ada apa. Hak ni jam. Tuan-tuan, apa yang Rasulullah buat dan para sahabat buat, yang lelaki soleh ini buat, dia bagi semua kata dia. Ini keyakinan yang tinggi. Bila dia bagi semua, kata dia adalah baki sikit-sikit dia duduk belanja. Kawan dia yang kafir tadi, dengan duit yang banyak tadi, dia beli kebun pula hak lain. Ni jenis orang menikah. Dia beli kebun, kata para ulama tafsir, dia menikah. Kemudian dia beli yang lain lagi, dia beli kenderaan, dia beli binatang ternak, kemudian dia guna untuk berniaga lagi, sehinggalah yang kafir tadi ni, bila dia dapat bahagian dia yang banyak, dia pun berniaga, akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya di negeri itu. Dia jadi orang yang paling kaya di negeri itu. Apabila dia jadi orang yang paling kaya di negeri itu, maka nama dia masyhur. Kawan dia yang mukmin ni dengar. Sampailah satu hari kawan dia yang mukmin ni perlukan pekerjaan. Maka si mukmin ni kata, aku nak pergi kerja dengan kawan lama, kok dia bagi kerja. Ni sifat mukmin. Dia tak kata aku nak pergi minta dengan kawan aku. Sekarang ni dia jadi orang jutawan yang paling mewah di negeri ni. Dulu dia kawan aku nak pergi minta duit kat dia. Tak. Allah cerita sifat mukmin ni tuan-tuan,
Apa yang dia sebut, dia kata aku nak pergi kerja, bukan pergi minta. Kot-kot ada kerja kosong. Dia kan syarikat banyak, restoran banyak, hotel ada, contoh ni. Okey, dan sebagainya. Binatang ternak dia banyak, mungkin dia perlukan seorang pengembala. Dia pun pergi jumpa. Kata Al-Imam Ibn Kathir, laki-laki hak beriman ni hampir tak boleh jumpa dengan kawan dia. Sebab orang besar. Bila orang besar ni, istana pun besar. Bila istana besar, yang jaga pun ramai. Lepas satu pintu, lepas satu pintu, lepas satu pintu, jumpa dengan orang tu, jumpa satu lagi, jumpa satu lagi. Terus nak jumpa dengan asisten hak paling kanan sekali. Kan, asisten pula tak tahu hak jenis mana ni. Asisten hak paling kanan kali tu. Maka berkata kawan hak mukmin ni, aku hampir-hampir tak boleh jumpa dengan dia. Sebab banyak sangat orang yang nak kena lepas. Akhirnya bila dah jumpa, apa kata hak kafir tadi? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ayat 34 lagi. Dan dia memiliki kekayaan yang besar. Siapa dia ni? Hak kafir tadi. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika dia berbincang dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, pengikut-pengikutku lebih kuat. Waktu dia bersembang ni, hak kaya ni tak tahu lagi keadaan hak yang muslim tadi, yang mukmin tadi. Bila mai jumpa apa-apa apa semua cerita, hak dia ni kata, aku berasa lah ni duit aku banyak pada duit hang lagi lah. Pekerja aku saja pun ramai. Di restoran yang jaga binatang ternak aku, yang jaga kedai-kedai aku, kaki tangan kira beratus orang lah. Hak tu saya tambah. Maksudnya nak beritahu perniagaan besar. Orang yang tidak pernah mengembalikan nikmat kepada Allah ni, dia duk ingat dia, hak tu dia punya. Orang yang memiliki kekayaan, yang memiliki pangkat, dia tak tahu kata yang buat naik dia kepada satu-satu pangkat itu ialah Allah. Sebab tu Tuhan tunjuk di kalangan pemimpin ada yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan pemimpin itu sendiri, dia pun tak tahu kata esok dia nak kena turun daripada jawatan dia. Allah nak beritahu, hampa naik ke hampa turun, aku punya kerja. Allah nak beritahu, hampa kaya ke hampa miskin, aku punya kerja. Berapa ramai yang Allah duk tunjuk kat kita daripada zaman Nabi Adam sampai zaman moden hari ini. Manusia-manusia yang ketika satu hari itu dalam keadaan yang begitu senang. Rupa-rupanya dia tak tahu minggu depan dia nak jadi muflis, semuflisnya dia tak tahu. Hari ini masih mewah. Hari itu dia masih memiliki kapal terbang dia yang sendiri. Rupa-rupanya di dalam suratan takdir ada lagi seminggu je dia nak jadi muflis teruk. Orang pakat duk buat ke dia. Subhanallah. Allah nak beritahu kata, kaya kamu tu aku yang naikkan. Bukan dengan hasil kamu sendiri, tidak. Bukti dia yang tadi ni. Maka laki-laki ni dia kaya, dia ingat semata-mata diri dia. Maka dia puji diri dia. Dia kata aku hebat. Aku rasa pekerja aku lagi banyak pada pekerja hang. Pekerja aku lebih mahir daripada pekerja kamu, dan harta aku lebih banyak daripada harta kamu. Duk cerita. Kemudian dia bawa kawan dia hak mukmin tadi ni. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qal. Dia memasuki kebunnya dalam keadaan dia buat zalim kat diri dia sendiri. Kafir atas ni, hak si kafir tadi. Dia kata apa? Kenapa Allah Ta'ala kata dia buat zalim kat diri dia? Waktu dia tunjuk kebun baru, kelang baru, ladang baru kepada kawan dia yang mukmin tadi, dia kata, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata aku rasa ni kebun-kebun ni takkan rosak sampai bila-bila. Dia panggil kawan dia, dia kata hang tengok ni, luah tak kebun aku? Kawan dia kata luah. Besar tak ladang aku? Besar pada dulu lagi. Dia kata hang tengok ni, aku rasa kebun dengan ladang ni sampai bila-bila akan jadi macam ni. Ahli dunia
sentiasa menyangkakan bahawa rumah yang dia bina itu adalah untuk dia duduk selama-lamanya. Walaupun setiap bulan Allah duk tunjuk depan mata dia, manusia ini mati. Ahli dunia, dia menyangkakan bahawa perabot yang dia bubuh dalam rumah dia, jadual nak pergi berjalan yang dia duk susun, kereta mewah yang dia duk berkenan, duk impun duit nak beli, ahli dunia duk anggap dalam hati dan diri dia bahawasanya seolah-olah dia berasa macam lagi lama dia nak hidup di atas muka bumi ni, walaupun Allah telah mengedotkan kulitnya, walaupun Allah telah mengubankan rambutnya, dia tengok, tapi lagi duk kuih seronok buat rumah, lagi duk kuih seronok syarikat, lagi duk kuih seronok hak agama ni, dia duk tinggal, kuih tinggal. Yang ni ahli dunia. Maka yang ni yang Allah nak bagi tahu. Ahli dunia ni bila dia bercakap, dia tengok harta kekayaan dia duk ingat selama-lamanya dia dengan harta kekayaannya. Ni sama tak tuan-tuan ayat? Penyakit yang sama dan akibat yang sama. Tuan-tuan, maka dia kata ke kawan dia kata, kawan, aku rasa ladang-ladang kelang aku semua ni memang boleh tahan lama lagi ni. Bahkan bukan dia kata lama, tidak akan binasa selamanya. Ma azunnu an tabida hadhihi abada. Sampai bila-bila tak rosak ni. Sebab apa? Sebab duk tengok memang maju sungguh. Sebab aku duk tengok, wahai kawan, ladang-ladang aku ni memang subur sungguh. Aku berasa tak rosak dah ladang ni. Kemudian dia tambah lagi, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku rasa kiamat kalau mai pun dia tahu hak mukmin ni duk cerita kat dia pasal kiamat. Selalu bagi nasihat kat dia. Dia kata, "Mak weh, hang sebenarnya lepas mati ni, lepas ni kita ada kiamat. Walaupun hang bukan Islam, tapi aku nak bagi tahu. Lepas padang alam hak hang tengok ni, yang hang tengok ni, kami orang Islam percaya lepas ni ialah kiamat. Kiamat ni tempat untuk kita semua berdiri di depan Allah. Tuhan yang telah menciptakan setiap darah dalam alam ni. Tiap-tiap orang nak kena persoal." Tuan-tuan, apa maksud dia? Maksudnya si mukmin ni, walaupun dia berkawan dengan si kafir ni, dia selalu menceritakan kepada kawan kafirnya tentang Allah. Ni pengajarannya, tuan. Tuan-tuan ada kawan yang bukan Islam, selit sikit-sikit. Selit sikit-sikit. Tapi kita kena ada jugalah ilmu. Kita kalau nak selit pun tak pernah main kuliah, nak selit apa? Nak cerita pasal apa, kan? Tapi kalau banyak input, kita ada maklumat banyak, kita boleh sebut kat dia. Kan? Kita boleh cerita kat dia sekali-sekala, hang rasa-rasa matahari tu ada sendiri dia ke? Satu ketika dulu, bawa dia dengan logik. Tok Wan pada Tok Wan hang, pada Tok Wan hang, pada Tok Wan hang, pada Tok Wan hang, berhenti tang mana? Dia tak ada jawapan, tuan. Ni antara buah. Kita kata kat dia, Islam ada jawapan. Manusia pertama nama dia Nabi Adam. Adam ni Allah yang ciptakan. Sedih pi satu. Cerita kepada kawan bukan Islam tentang Allah, tentang akhirat. Tunjukkan kepada dia syiar Islam, yang tu adalah antara bentuk dakwah yang dilakukan oleh ribuan tahun dahulu oleh orang-orang mukmin di kalangan umat-umat Nabi yang terdahulu. Kalau tidak, dia ni tak reti ni. Kalau tidak, kawan dia yang kafir ni tak reti. Tapi alhamdulillah, disebabkan rakan kongsi mukmin dia yang dulu ni duk cerita kat dia, maka bila sembang, walaupun dalam bentuk perli, si kafir ni kata, hang tengok kebun aku luas, ladang aku kelang banyak apa semua ni, aku rasa tak rosak sampai bila-bila ni, tak habis kan? Dia sambung lagi, si kafir ni sambung lagi, si kafir ni dia kata, kalaulah kiamat, dia kata, mai mana maklumat tu? Kata para ulama, maklumat dia nak sebut kata kiamat apa semua ni, mai pada kawan dia mukmin tadi ni. Tapi dalam bentuk perli, dia kata hantar tak, kalau kiamat pun, dia kata nanti Tuhan akan bagi macam ni kat aku.
Oh, dia reti. Dia reti, dia ada maklumat tu bahawa di sana ada hari pembalasan. Allah nak timbang setiap pergerakan kita. Sama ada untuk diletakkan di neraca dosa ataupun di neraca pahala. Maka kata laki-laki kafir ni, dia kata kiamat tak berlaku kot. Kalau jadi pun kiamat ni, aku rasa Tuhan akan bagi macam mana yang aku dapat lah ni. Kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kita pakai tengok ayat 37. Dia kata apa kat kawan dia? Dia ajak pasal Islam. Dia kata kawannya yang mukmin berkata kepadanya, iaitu kawan kafir tak sah, sambil bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Dalam ayat ni Allah ringkaskanlah, lelaki yang mukmin tadi dia ceritalah, dia cerita hang tahu tak kita semua ni mai pada mana? Cuba hang jawab. Ayah hang mai pada ayah dia, mai pada ayah dia, mai pada ayah dia, mai pada ayah dia. Berhenti tang mana? Orang normal dia tak boleh jawab kata tak berhenti, tak sampai ke atas tak berhenti. Yang tu bukan normal. Islam ke bukan Islam ke, kalau kita tanya dia berhenti tang mana manusia pertama, dia mesti kena ada jawapan. Dan jawapan itu hanya ada pada orang Islam. Laki-laki yang mukmin ni ajak kat kawan dia, kita semua keturunan manusia ni berhenti pada seorang lelaki, nama dia Adam. Adam ni diciptakan daripada tanah. Tuan-tuan tengok tak saat dia beritahu apa kat kawan dia. Manusia dibuat daripada tanah. Dia ajak kawan dia yang kafir tadi. Kita tak pernah ajak. Ni orang pejabat kita berapa ramai yang bukan Islam. 16 tahun lah tuan-tuan. 16 tahun dah duduk sepejabat. Yang dia belajar dengan kita apa dia? Yang dia belajar dengan kita apa nama ni, makan sampai belacan. Oh, yang tu belajar alhamdulillah. Kemudian dia belajar dengan kita apa lagi? Belajar pakai samping. Sekali-sekala try apilah pakai samping. Boleh dah pakai samping, dah 12 tahun dah duk kerja. Kawan-kawan Melayu ramai. Boleh apa dah. Maka laki-laki ni ajak, dia kata manusia pertama ni Allah cipta daripada tanah. Kemudian kita semua ni kalau hang renung, dia kata kat kawan dia, kita ni semua mai pada air mani ya. Allah yang ciptakan. Masuk dalam perut orang perempuan, kemudian tiba-tiba ada nyawa, jadi orang yang sempurna. Laki-laki ni kata kat kawan dia, "Tsumma sawwaka rajula." Dia kata Allah yang menjadikan hang ni orang laki-laki. Daripada benih air mani yang dipercayai oleh semua manusia, Islam ataupun bukan Islam, kita berasal daripada air mani. Semua orang percaya. Daripada zaman dulu ada ilmu tu. Maka dia cerita kat kawan dia, daripada air mani itu tumbuh jadi apa? Tumbuh jadi daging. Kemudian daripada segumpal daging tu ada darah. Daripada darah tu tumbuh tulang. Daripada itu pula jadi tangan dan sebagainya. Thumma sawwaka rajula. Kemudian kuasa apa yang buat hang sampai jadi manusia ni? Dia kata yang buat kamu sampai jadi manusia, laki-laki macam hang tengok hari ni ialah Allah. Dia duduk serta kawan dia. Kawan dia dengar ke tak dengar, yang tu Allah tak tanya. Yang Allah akan tanya tuan-tuan, yang ada rakan-rakan kerja yang bukan Islam, Allah akan tanya, hang pernah sampaikan ke tak? Yang tu pasti Allah tanya. Pasti Allah tanya, pernah sampaikan Islam ataupun tidak kepada rakan-rakan kamu? Kalau kawan semua Islam, pernah tegur tak kawan-kawan kita yang lain kalau mereka buat salah dan dosa? Yang tu Allah tanya tu. Kalau kawan kita bukan Islam, persahabatan kita dengan bukan Islam juga akan dipersoal oleh Allah Azza wa Jalla. Ada berbagai ayat Al-Quran yang bercakap tentang perkara itu. Kemudian laki-laki ni bagus tuan-tuan, dia cerita pasal Allah kepada kawan dia. Thumma sawwaka rajula. Hebat, dia kata
Dia kata Allah yang membuatkan hang jadi laki manusia hang tengok hari ni daripada yang mani tu. Takkan hang nak kufur kepada Allah? Akafarta. Nampak dia kata, no? Kemudian lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kata lelaki kawan yang mukmin tak sah, tetapi aku percaya dialah Allah Tuhan aku. Aku tak persekutukan seseorang pun dengan Tuhanku. Aku tak persekutukan Allah. Kemudian walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Laki-laki hak beriman pun cerita, kata aku sebenarnya mai sini aku nak minta kerja dengan hang. Ladang hang banyak, ladang hang luas, binatang ternakan kamu banyak, kilang-kilang sebagainya. Dia kata boleh tak bagi satu kerja? Hak si kapiak ni kata hang ni tak kerti. Hang buat apa dengan duit yang selama ni kita bahagi hari tu ni? Dia pun cerita, aku beli hak ni, aku sedekah, aku beli pakaian, aku beli makanan. Kemudian lelaki ni menghina dia lagi. Kan? Hang tak pandai guna, hang tak tengok macam yang aku buat. Sepatutnya hang buat macam yang aku buat, barulah hang boleh hidup senang. Cara orang dunia cakap. Dan kemudian lelaki yang beriman ni tegur dia. Tuan-tuan tengok dia tegur apa? Kawan dia kapiak. Dia kata hang, kalau hang nak hina aku, bahawa anak hang lebih ramai pada anak aku, pekerja hang lebih ramai pada pekerja aku, harta hang lebih banyak daripada harta aku, hang nak hina aku pun, sepatutnya setiap kali kamu melihat kekayaan yang Allah bagi kepada kamu, disebut tentang Allah. Hak kawan mukmin ni sedia duk sebut kat kawan dia yang kapiak ni pasal Allah. Sepatutnya tiap-tiap kali kamu melihat kekayaan yang diberikan oleh Allah, ladang luas yang diberikan oleh Allah, anak-anak yang ramai yang diberikan oleh Allah, binatang ternak yang banyak yang diberikan oleh Allah, tiap-tiap kali kamu tengok, sepatutnya kamu sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Puji Allah. Dia ajak kawan dia untuk mengembalikan nikmat kepada Allah. Kita sebelum nak tarik rakan kita yang bukan Islam, maka kita dulu kena beramai dengan benda ni. Tengok kereta besar yang Allah bagi kat kita, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ni cara Rasulullah apabila melihat nikmat yang banyak. Tuan-tuan balik tengok rumah tuan-tuan yang besar. Rumah ada 6 bilik, 3 bilik, sampai depan pintu rumah, tiap-tiap kali balik, Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah kekalkan nikmat tu. Tiap-tiap kali dapat duit gaji, ataupun tiap-tiap hari duk dapat duit untung, tiap-tiap hari 500 untung bersih, tiap-tiap kali kira duk di tangan 500 tu, sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Waktu serika baju mahal kita, tudung 600 kita, ada tudung 600. Waktu kita duduk serika, tudung 400,500 kita. Tuan-tuan, orang lain tudung RM45 je. Kita beratus-ratus, tak salah. Kalau kita mampu, tak salah. Tapi waktu serika tu tuan-tuan, sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Sarung kasut 850, kasut saja, beli kasut 800 lebih. Waktu sarung kaki kanan dengan sebut bismillah, lepas bismillah sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Bila pi kedai kita 4 pintu kedai kita, 4 pintu kita sewa, semua kedai kita, tiap-tiap hari laku. Setiap hari sampai depan kedai, ingat hak Nabi ajak untuk mengekalkan nikmat ni. Nabi ajak baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Punya bagus mukmin ni tuan-tuan, yang tu pun dia ajak ke kawan dia. Hebat kawan ni, boleh kawan hak macam ni tuan-tuan. Pujilah Allah, kawan yang selalu ajak kita tentang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan?
Laki ni dia makin bongkak, dah harta dia banyak, tak mau tolong orang. Tuan-tuan bayang tengok, dengan jumlah kekosongan yang dia boleh ambil pekerja ramai lagi, kawan dia sendiri yang bagus, bukan jenis kawan hak makan kawan ni, kawan dia yang mukmin ni, seorang yang amanah, main minta kerja satu je, punya kedekut dia ni, punya bongkak, dia tak bagi kerja satu tu, tak bagi satu, dia belagak satu, dihina kawan tu. Dan yang keempatnya, kata ulama tafsir, dia usir laki-laki ni, hak kawan dia, dia kata balik lah, dia usir kawan dia kata hang balik lah. Orang bagi duit dulu, dia duk pergi beli, duk pergi bagi ke orang pula. Ayat tu ayat si kafir tadi ni. Akhirnya dia usir. Apa jawab laki-laki tersat? Ayat 40. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Tu dia tuan-tuan, lelaki mukmin yang wali tak sat ni, wali, seorang aulia kekasih Allah, lelaki tak sat, kan calang-calang orang, kawan dia seorang wali, seorang mukmin. Wali ni apa dia? Kata Imam Nawawi, waliullah ialah seorang mukmin sejati. Itulah waliullah. Bukan nak nanti karamah kan? Waliullah adalah seorang mukmin sejati. Dia waliullah lah. Doanya didengari Allah. Doanya tajam. Waliullah ni antara sifatnya ialah doanya tajam. Tuan-tuan, sebelum mukmin ni balik setelah diusir, dihina, dicaci sebagainya, laki tu tak kabur di depan dia dan tak bagi satu kerja, tak bagi. Laki ni kata asa rabbi, ayat 40, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, iaitu di akhirat lah. Laki ni kata insya-Allah nanti di akhirat, dia kata Allah akan bagi ke aku kebun yang lebih besar daripada kebun hang. Laki beriman ni kata. Kemudian dia kata apa? Dan mudah-mudahan Allah mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu. Tu dia. Ni kita nak bahas ni. Macam mana dia pergi doa macam ni? Dia kata mudah-mudahan Allah kirimkan petir dari langit kepada kebunmu, kemudian jadi hujan lebat, menjadikan tanah kamu licin. Dia sambung lagi. Laki-laki yang beriman dia kata, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, ataupun air jadi disurut masuk dalam tanah, kemudian hang tak tengok langsung air tu. Dia doa macam tu, nampak? Apa jadi? Yang jadi ialah Allah makbulkan doa si kawan yang mukmin tak sah. Allah hantarkan hujan yang begitu lebat, kilat panah habis kebun dia ni, hak kebun mewah ni, kelang-kelang dia, binatang ternakan dia habis, para kepada kebun anggur apa semua ni habis, rosak. Kemudian air yang banyak tak sat merosakkan semua harta dia, dan kemudian air tu kering sekering-keringnya, tak ada terus air. Maka ketika itu Allah memakbulkan doa si mukmin ini. Si kaya tak sat hilang ke semua hartanya, habis ke semua harta dia ketika itu. Bukanlah maksudnya laki-laki tu keluar terus hujan, dia keluar apa semua lepas satu masa. Apa nama ni, iklan PLQ 5185 Volkswagen, tolong ubah kereta anda sebab kereta lain nak lalu tak boleh. Kereta lain nak lalu tak boleh. PLQ 5185 Volkswagen mengganggu kenderaan laluan. Tuan-tuan, jadi lelaki soleh itu pun berdoa kepada kawannya, akhirnya diturunkan hujan lebat merosakkan semua harta dia habis. Dalam kitab tasawuf disebutkan bahawa harus untuk kita mendoakan kepada kawan kita yang sekiranya harta itu membuatkan dia tinggalkan Islam ni,
untuk kita doa kepada Allah, ya Allah, sekiranya harta itu adalah fitnah kepada dia, membuatkan dia meninggalkan agama ini, daripada semayang tak semayang terus, maka ya Allah, kau rosakkanlah harta dia itu. Boleh doa tuan-tuan. Dia macam inilah kawan kita. Dia kerja, kita pun kerja, sama-sama biasa, sederhana, mai ke masjid seminggu 2-3 kali, mesti pergi kuliah sebagainya. Dia semayang jemaah, kita mai semayang jemaah. Sagi sebulan sekali kita puasa sunat, keluarga dia pun puasa sunat. Setahun sekali ataupun 3-4 tahun sekali kita pergi umrah dengan dia. Tiba-tiba dia dapat perniagaan. Ada mai kok manakah dia dapat niaga makin laju, makin maju, akhirnya jadi jutawan. Bila dia jadi jutawan, bukan sahaja dia tinggal ke masjid, ngaji tak mai dah, semayang tak semayang dah. Rata dia tu pula, zakat pun tak berkeluar. Dia jadi macam tu. Sampai zakat tak mau berkeluar, bila kita pergi nak buat, minta derma untuk bina masjid, dia kata cari sendiri. Semua orang kena rajin, niaga, kena usaha, dia kata. Saya pun dulu orang susah juga, saya usaha tu yang saya boleh. Kupang dia tak pergi. Dia sebut macam tu, dia kata cari sendiri ya. Kita pun tengok dia berubah, bukan 10 darjah, 360 darjah. Bukan kuliah tak pergi dah, semayang dah. Dengan takaburnya, dengan tak berkeluar zakat. Waktu tu tuan-tuan, ya Allah, sekiranya harta dia membuatkan dia jauh daripadamu, ya Allah, dan boleh membuatkan dia masuk ke dalam neraka-Mu dan mendapat kemurkaan-Mu, maka ya Allah, kau musnahkanlah hartanya. Tapi yang ada doa yang lebih baiklah. Kita nak bahas dari segi harus ke tidak. Untuk kita doa satu orang yang sampai tahap itu dah punya rosak dia. Ada satu doa yang lebih baik, iaitu ya Allah, berikanlah hidayah padanya, ya Allah. Yang tu lah. Maka dia kekal dengan kekayaan dia, kemudian dia dapat hidayah, main masjid dan sebagainya. Yang tu yang lebih baik. Cuma ulama bahas, bolehkah doa yang tak elok? Boleh, dengan syarat yang 1, 2, 3, 4 dasar yang saya sebut tadi ni. Semua syarat-syarat itulah. Tuan-tuan, no? Tapi kalau takat dia dulu dengan kita elok apa semua, lepas pada dia kaya, dia tak main semayang di masjid dah ustaz, duduk semayang di rumah je saya tengok. Saya pun, bukan saya doa, saya pergi lingkup dia punya kedai. Hai, ni ambil fatwa mana? Ustaz buat daurah ke tu? Jadi fitnah pula. Saya pergi katok dah kedai dia ustaz, alhamdulillah dia tak boleh negara dah. Allah, pergi katok berapa? Kita cerita macam lain. Ada kawan tuan, bukan pergi bakar kedai ada. Dan teruk tu sampai tahap macam tu. Teruk tu sampai tahap dia sudah, orang kata, tinggal yang wajib. Kemudian dia jadi takabur, zakat pun tak berkeluar pula yang zakat. Reta dia tu membuatkan dia lupa sampai tahap tu. Kalau takat tak mai semayang di masjid, tapi semayang di rumah, tak mai dengan kuliah dah, itu kan bukan sampai tak teruk dah dia sibuk kan. Mayang Jumaat dia mai lagi sebagainya. Itu yang tu tak teruk lagi dah tuan-tuan. Okey. Jadi itu ada dibahaskan dalam kitab, sebahagian kitab tasawuf. Kemudian, maka laki-laki ni pun doa, Allah makbulkan doa kawan dia ni yang beriman tak sat. Apa jadi? Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Habis semua tuan-tuan. Dan harta kekayaannya dibinasakan kesemuanya, habis. Lalu dia membalik-balikkan kedua tangannya tanda menyesal, dua macam tu. Dia tak habis. Dia tengok kilang dia, mai tengok ladang datang dia tengok, dia kata habis semua. Apa tak ada? Menyesal waktu tu. Terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, duit habis banyak dah. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kalaulah dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dia kata, kalaulah dulu aku tidak mempersekutukan Allah. Kemudian ayat 43 Allah Ta'ala cerita, bukan cerita ni, ending dia.
walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Tuhan kata selepas dia bongkak, takabbur, tak tolong orang susah, hina orang ramai, sikit pun tak bagi apa hasil yang Allah kurniakan kepada dia, selepas Allah rosak dan binasakan harta-harta dia, Allah tidak membantu dia, habis dia, Tuhan tak tolong dia. Tuan-tuan, ni perjalanan seorang manusia yang sama macam kita, yang kalau kita buat macam ni, maka penyudahannya juga akan kita perolehi seperti lelaki ini, iaitu tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita tu, kita akan tengok muka surat belakang sekali, tuan. Kita akan tengok cara ringkas. Tuan-tuan tengok ayat 83 surah Al-Kahfi, kisah yang kedua, Zulqarnain. Kalau saya berhenti di sini, Ustaz Hafizah sampai. Kalau Ustaz Hafizah sampai, dia sambung teruslah. Sebab panjang kisah ni. Zulqarnain ni kisah dia panjang. Tadi kisah dia, yang ni kisah yang terakhir yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cerita sikit, lagi 15 minit. Lagi 15 minit. Kali ini Allah Subhanahu wa taala buat main kepada kita kisah yang sangat menarik, tapi Allah Taala cerita ringkas dia. Dia seorang raja. Dalam masa yang sama, bukan raja sahaja, dia juga adalah nabi. Raja yang nabi. Ada dua pendapat yang mengatakan bahawa dia wali, dan yang keduanya, pendapat yang kedua yang rajih, pendapat yang rajih, yang kuat, bahawa dia adalah nabi. Nak cari mana, tuan-tuan? Raja dan rasul dan nabi. Seperti mana Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dan seorang raja. Daud alaihissalam, seorang nabi dan raja. Zulqarnain alaihissalam, seorang nabi dan raja. Seorang nabi dan raja. Apa maksud Qarnain? Qarnain bermaksud dua kurun. Qarnain bermaksud dua kurun, iaitu sama ada kurun itu yang dimaksudkan ialah pemerintahannya meliputi barat dan timur, dipanggil kurun juga tempat, ataupun pemerintahannya meliputi ratusan tahun. Dua pendapat tu. Nabi Zulqarnain ini sama ada pemerintahan dia daripada barat ke timur, itu yang diceritakan dalam Quran, dan juga pemerintahan dia memakan masa ratusan tahun. Kalau tuan-tuan tengok tafsiran umat Nabi Muhammad yang paling pakar tentang Al-Quran, iaitulah Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Zulqarnain ni seorang raja yang pemerintahannya merangkumi barat sampai ke timur. Maka kita raja hari ini, sultan hari ini, presiden hari ini, tak ada apa, tuan. Kita negeri ataupun paling besar negara paling besar negara Di sana ada seorang raja, sudahlah beriman, nabi. Kawasan pemerintahan dia, tuan-tuan, barat ke timur. Kata Ibnu Abbas, dia merantau mengelilingi tempat pemerintahan dia selama 500 tahun. Dia pergi pantau tempat-tempat pemerintahan dia selama 500 tahun. Selama 500 tahun itu, Zulqarnain bawa bersama dengannya pasukan tentera yang terdiri daripada kesemua jenis kemahiran dunia ni. Ada tentera, ini bahagian keselamatan dan pertahanan, serangan. Dan di kalangan tentera yang Zulqarnain bawa itu juga adalah, di kalangan mereka adalah ribuan doktor saja.
ribuan ulama pakar bahasa, ribuan jurutera, ribuan engineer, arkitek, engineer yang dia bawa ni penuh di belakang dia, berjalan mengelilingi ke seluruh tempat pemerintahan dia. Tak boleh, tiada tandingan, tuan-tuan. Dia punya pemerintahan dia tiada tandingan. Hebatlah Zulkarnain. Sebab tu ini salah satu daripada raja dunia di kalangan manusia yang seorang nabi yang Allah buah cerita dia dalam Quran. Cuba kalian perhati dan renung cerita dia. Itu kita nak tengok. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Siapa tanya ni? Kalau tuan-tuan ingat, yang tanya ni adalah orang-orang Quraisy. 2-3 orang. Macam mana Quraisy ni tahu pasal cerita ni? Pasal dia pergi Madinah, tanya dengan ulama Yahudi di Madinah, kami nak perkenal apa Muhammad ni? Soalan-soalan yang dia tak tahu. Ulama Yahudi kata, hampa tanya 3 benda. Kalau dia tak boleh jawab, dia bukan Nabi. Tanya soalan pertama tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang masuk gua. Tanya soalan kedua tentang Raja Zulkarnain, dia tahu tak? Dan tanya benda yang ketiga tentang roh. Maka 3 orang musyrikin Quraisy ni balik pergi tanya Nabi pasal ini. Allah pun turunkan jawapan, cerita tentang Zulkarnain. Maksudnya cerita tentang Zulkarnain ini juga disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu disebutkan. Kemudian tonton tengok ayat 84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Zulkarnain ini satu, kerajaan dia besar, dan yang kedua, apa saja yang dia nak buat semua akan dimudahkan oleh Allah. Benda apa pun ni dalam ayat ni, ulama tafsir hurai ayat ni, ulama tafsir kata Zulkarnain ni apa saja dia nak buat dia boleh buat. Kalau tentera dia sampai di satu tempat sungai yang luas, depa nak lintas, maka depa akan buat jambatan, bawa jambatan, selesai semua lintas pergi. Kalau lepas sampai di satu tempat, manusia di situ hidup, bukan hidup dalam gua, hidup di tanah lapang, kemah apa pun tak buat, maka Zulkarnain pergi ke situ, dia bawa dia punya jurutera apa semua ni, dia ajak mereka ni buat bangunan apa semua, macam mana bina dia, buat bata segalanya, pakat buat rumah, kemudian jadi kampung, jadi bandar di situ. Zulkarnain panggil pula para petani yang mahir yang dia bawa ni, ajak mereka bercucuk tanam, ajar mereka buat saliran air. Ini kerja Zulkarnain, seorang raja yang juga seorang nabi satu ketika dulu. Yang kerja dia tuan-tuan mengelilingi pusat tempat-tempat pemerintahan dia di seluruh alam ni, menyelesaikan masalah daripada barat ke timur, masalah yang dihadapi oleh rakyat-rakyat dia, dan mengajak mereka kepada Allah. Yang tu yang paling penting lah. Yang tu misi nombor 1, mengajak mereka kembali kepada Allah. Bukan sahaja bagi rumah, bukan sahaja bagi baja kat tempat yang dia pergi tengok tu, bukan saja bagi bantuan. Yang paling penting sekali, Zulkarnain mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Yang ni tugas pertama sesebuah kerajaan. Tugas pertama mana-mana kerajaan yang dipimpin oleh orang Islam adalah untuk mengajak rakyat yang berada di bawah pemerintahannya kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Tuan-tuan nampak hebatlah ini yang Zulkarnain ajak kepada pemerintah-pemerintah hari ini. Kemudian fa'atba'a sababa, Zulkarnain pun lalu di sebuah jalan, hatta hingga idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Ayat 86. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Tuan-tuan, dia berjalan, Allah Ta'ala cerita satu kisah
Dia sampai satu tempat. Depa ni punya berjalan tuan-tuan, sampai di satu tempat. Zulkarnain sampai di satu tempat ada laut. Matahari duduk tenggelam. Depa pun berhenti. Tengok matahari tenggelam kan cepat. Tuan-tuan kalau nak duduk kan di laut, tuan-tuan tengok matahari tenggelam. Dalam masa 15 minit lah, tuan-tuan tengok dia masuk, hilang, tenggelam. Kata Allah, Zulkarnain melihat peristiwa tu. Maka Zulkarnain kata matahari ni seolah-olahnya terbenam masuk dalam laut. Kan bila dia tenggelam dia hilang, macam dia masuk. Kita tengok laut yang luas membentang, hujung ufuk sana tu bila matahari tenggelam, seolah-olah dia masuk dalam laut. Zulkarnain pun tengok, dia kata seolah-olah matahari ni masuk ke laut situ. Itu antara perbualan yang Allah rakam yang keluar daripada mulut dia. Kemudian di situ ada satu kaum lain pula. Hak cerita Zulkarnain jumpa Ya'juj Ma'juj tuan-tuan, itu cerita yang keberapa no? Cerita yang keberapa no? Yang dia jumpa satu kaum yang dia selesaikan masalah ni. Kaum yang pertama dia jumpa ni adalah satu kaum dekat dengan laut. Depa ni tuan-tuan dulu banyak menzalimi di antara satu sama lain. Keluarga ni serang keluarga no, rampas harta keluarga no, ambil tanah dan sebagainya. Keluarga C pernah bunuh ahli keluarga D. Keluarga F pernah pergi curi barang-barang keluarga G. Keluarga kawasan tu tuan-tuan dulu penuh dengan kezaliman. Bila Zulkarnain sampai ke situ, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi ni, wahai Zulkarnain, tempat ni adalah tempat yang dahulunya mereka banyak melakukan kesalahan dan kezaliman. Kamu diberikan pilihan, sama ada untuk mengazab mereka, balas balik semua kesalahan yang mereka buat, ataupun untuk memaafkan mereka. Maka ayat 87 dan 88 menceritakan Zulkarnain berkata, ayat 86. Ayat 86 bahagian yang kedua. Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain, Nabi Zulkarnain ni, untuk dia azab ataupun untuk dia memaafkan mereka. Kemudian ayat 87 sebut, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. 87. Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan menghukumnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabkan dengan azab yang tiada taranya. Siapa yang pernah buat kesalahan, kejahatan dan kezaliman sesama mereka, kata Zulkarnain, kami akan jatuhkan hukuman. Dia jatuhkan hukuman, tuan, saya silap. Dia jatuhkan hukuman. Kata para ulama tafsir, sama ada dibunuh orang tadi. Hukuman yang dilakukan pada zaman tu dibunuh, atau dipanaskan tembaga kemudian dilontarkan orang dalam tembaga, dan dalam kepanasan tembaga tu terus mati. Dipanaskan tembaga, lontak pergi ke situ. Hukuman ni kepada siapa? Kepada satu daerah yang Zulkarnain sampai. Daerah tu dulu setiap orang buat zalim pada orang lain. Dia ni bunuh kawan ni, dia ni curi barang kawan ni, dia ni rampas kawan ni, dia ni bakar rumah kawan ni, macam tu. Maka Zulkarnain pun panggil, dia pun adili seorang demi seorang. Yang mana yang bersalah dijatuhkan hukuman. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Yang tu ayat terakhir lah untuk hari ni. Saya rasa dekat tu dulu insya-Allah. Sampai ayat 88 Allah sebutkan, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah daripada perintah-perintah kami. Itu kaum pertama, itu kaum pertama yang dijumpai oleh Iskandar pula, yang dijumpai oleh Nabi Zulkarnain ini. Dan apa yang dia buat ialah
bila jumpa satu daerah yang penuh dengan kezaliman satu ketika dulu, kesemuanya diadili oleh Zulkarnain, dijatuhkan hukuman. Ada satu kumpulan di daerah tu orang-orang baik juga yang tak buat salah apa, maka tidak diapa-apakan oleh Zulkarnain tadi, tidak dijatuhkan hukuman. Kemudian kata Allah meneruskan cerita dalam surah ini, kata Allah, kemudian Zulkarnain pun meneruskan perjalanannya di tempat lain pula. Kaum apa lagi yang dia jumpa, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung nanti. Kalau ustaz belum sampai, tuan-tuan boleh solat duha dululah, ada masa 5 minit. Nah, untuk sambung ceramah yang kedua sekali lagi. Siri ceramah Ustaz Hafizal kan? Ustaz Hafizal tajuk fitnah kubur. Tajuk fitnah kubur pada jam 10.30. Ada kuliah duha siri yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Hafizal, pada jam 10.30 insya-Allah. Di sekadar tu dulu untuk daurah kafi siri yang keempat. Moga-moga kita mendapat iktibar daripada kisah-kisah yang dimuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk dijadikan panduan pada saya dan kita semua dalam mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di belakang sana ada tabung untuk sekolah saya, diletakkan di sebelah laki yang di sini, di tengah tu pihak jawatankuasa letak. Di sebelah muslimat pun ada di belakang sana. Siapa yang hajat untuk membantu anak-anak tahfiz dari segi yuran dan sebagainya lah, boleh lakukan demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami ya Allah. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, dosa ahli keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami seorang daripada hamba-Mu yang dikasihi oleh-Mu ya Allah, yang doanya dimakbulkan oleh-Mu ya Allah, maka Kau tempatkanlah kami di dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam syurga Firdaus-Mu tanpa perhitungan ya Allah, seperti mana Kau himpunkan kami pada pagi ini dalam rumah-Mu ya Allah, dalam majlis ini ya Allah, dengan keberkatan dan kemustajaban doa yang Kau lihat orang itu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.